Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi di antara sifat yang wajib diimani oleh tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, sifat yang wajib ada pada Rasul, para Rasul, iaitu sifat tabligh. Tabligh itu terbahagi kepada berapa? 3. Jangan lupa. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi tabligh ni ada 3 bahagian. Yang pertamanya wajib tabligh, yang keduanya mustahil tabligh, dan yang ketiganya harus tabligh. Tabligh bukan satu je. Tabligh itu ada 3. Yang pertamanya wajib tabligh, yakni wajib Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasul alaihi wassalatu wassalam, wajib mereka itu menyampaikan. Wajib yakni mesti mereka itu menyampaikan, yakni kepada perkara yang Allah Ta'ala amanahkan kepada mereka untuk menyebarkan, menyampaikan kepada umat. Maka semuanya perkara itu disampaikan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada satu pun yang disembunyikan. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, mustahil tabligh. Apa maksud mustahil tabligh? Mesti Rasul tidak menyampaikan. Mesti Rasul menyembunyikan. Jadi tidak semua perkara disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara yang disembunyikan oleh Rasul, iaitu perkara yang menjadi rahsia di antara para Rasul dengan Allah. Kerana seandainya rahsia-rahsia di antara Rasul itu dengan Allah itu dikhabarkan kepada manusia lain, sesungguhnya mereka sudah khianat dengan Allah. Sedangkan khianat itu sifat yang mustahil bagi Rasul. Kita kat sekolah dulu belajar satu je, tabligh. Tabligh satu je, menyampaikan, satu je. Sebab itulah tak memadai dengan pelajaran agama di sekolah-sekolah kita tu. Lebih-lebih lagi sekolah sekular, mata pelajaran agamanya berapa kali seminggu. Lepas tu berapa minit Lepas tu ada sukatan pula tu, macam-macam. Sebab tu tak cukup sebab tu kena cari lagi di masjid, di surau, di mana-mana majlis ilmu, kena tambah lagi. Kalau tidak, pengetahuan kita terhadap hukum hakam Allah tu terlalu sedikit. Sedangkan ibadat ni banyak. Tak padan dengan ilmu yang sedikit. Lagi banyak ibadat, lagi banyaklah ilmu yang kita perlukan. Jadi jauhi fahaman-fahaman yang mengatakan tak perlu mengaji banyak-banyak, beribadat banyak-banyak, buat ibadat sunat banyak-banyak, mengaji tak perlu banyak-banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Dan yang ketiganya harus tabligh. Harus dengan makna ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala pulangkan kepada kebijaksanaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyampaikan atau untuk menyembunyikan. Contohnya mana? Strategi peperangan. Adakah Rasul menceritakan strategi peperangan kepada semua? Itu dalil dia. Kalau kata wajib Rasul sampaikan semua, tak adalah rahsia di antara orang muslim, orang mukmin dengan orang kafir. Yang kata wajib menyampaikan itu perkara yang Allah suruh sampaikan, maka semua disampaikan. Tak ada satu pun yang disembunyikan. Ada pun perkara yang harus ni, itu terserah kepada kebijaksanaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada sahabat yang tahu, ada sahabat yang tak tahu. Ada sahabat yang diberitahu, ada sahabat yang tidak diberitahu. Ada sahabat yang disampaikan sesuatu, ada sahabat yang tidak disampaikan. Itu masuk dalam hukum yang ketiga, harus tabligh. Yang kedua tadi mustahil tabligh, itu seorang pun tak tahu. Kalau ada orang mendakwa, dia kata aku tahu rahsia di antara Allah dan Rasul tu, aku tahu, tu pembohong. Itu pembohong tu, pembongak tu. Biarlah dia boleh jalan atas air sekali pun. Itik pun jalan atas air kan.
Itik boleh jalan atas air. Burung pun boleh terbang atas udara. Baik, mana dalilnya? Mana dalil di atas pegangan dan kepercayaan kita, keyakinan kita, akidah kita terhadap Rasul, yang mana para Rasul itu wajib menyampaikan segala yang disuruh oleh Allah sampaikan? Dalil tabligh itu bahawasanya jika menyembunyikan mereka itu, seandainya Rasul itu menyembunyikan, ini dalil akli. Kalaulah Rasul itu menyembunyikan, yakni perkara yang Allah suruh sampaikan, Allah suruh sampaikan, contohnya Allah suruh sampaikan kepada umat hukum hakam tentang solat. Tiba-tiba Rasul sorokkan, Rasul tak bagi tahu. Rasul tak bagi tahu umat yang mana tiap hari kena solat 5 waktu. Dia sembunyikan, dia tak bagi tahu. Dia beramal seorang-seorang, dia tak sampaikan. Dan dalil tabligh itu bahawa jika menyembunyi mereka itu Rasul, yakni menyembunyikan perkara yang disuruh sampai. Faham tak? Adapun menyembunyikan perkara yang Allah suruh sembunyi itu wajib. Adapun menyembunyikan perkara yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul itu wajib Rasul sembunyikan. Daripada barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia, nescaya adalah kita umat disuruh kita dengan menyembunyikan ilmu. Kalaulah seandainya Rasul itu menyembunyikan hukum hakam Allah yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, nescaya adalah kita ni umat ni pun disuruh juga agar menyembunyikan ilmu, jangan sampaikan. Kenapa pula tu? Kerana disuruh kita ni dengan mengikut mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukankah kita ni diperintahkan oleh Allah supaya mencontohi, mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin? Jadi seandainya para Rasul itu menyembunyikan hukum hakam Allah, maka tak salahlah kita kalau nak menyembunyikan hukum. Tak masuk dalam erti kata menyembunyikan hukum ni, tak bagi tahu langsung ataupun memutarbelitkan hukum hakam Allah. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, yang tak boleh dikatakan boleh. Itu masuk dalam erti menyembunyikan hukum Allah. Kerana takkan sampai kepada kita perkara yang sebenar. Tak sampai kepada kita perkara yang sebenar seandainya hukum yang asal tadi dipindahkan, ditukarkan kepada hukum yang lain. Allah kata arak tu haram, tiba-tiba dipusing-pusing, arak tu halal pula dah, arak tu harus pula dah. Bukankah dah tak sampai kepada kita hukum yang sebenar? Mana bukankah dah tersembunyi juga hukum yang sebenar? Sebab tu Allah laknat orang yang menyembunyikan hukum Allah. Allah laknat orang yang memutarbelitkan hukum hakam Allah, menjual agama dengan dunia. Demi kepentingan dunia disorokkan hukum Tuhan. Sebab nakkan ada sesuatu keperluan kepentingan dunia, dia putar belitkan hukum Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu, kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikutukikan, yakni dikutuk oleh Allah. Apa yang kita tahu sampaikan. Apa yang kita tahu sampaikan, yang kita tak tahu tak payah sampaikan. Kalau orang tanya kita apa-apa soalan, tak tahu jawab, tak tahu. Kita bukan pandai semua. Betul? Diorang disegan. Yang disegan, ustaz nak tanya soalan ni, apa masalah gini. Hantam je lah. Kita pun hantam. Takut nanti kan orang kata tak pandai lah. Orang dah panggil kita hafiz Quran ni. Orang dah panggil kita al-hafiz macam-macam ni. Tak jawab nanti kan segan pula, hentam je dah. Jadi maknanya dia tidak amanah. Orang macam tu tak amanah. Jawab tak tahu, minta maaf, pergilah tanya ahli dia. Saya tak pandai, kita tanya balik. Betul ya? Jangan semua kita pandai. Lain dia memang betul-betul alim betul lah, tu tak apalah. Ni kita tak tahu tapi buat-buat tahu. Habis bertukar hukum.
Nak cover malunya pasal takut orang ketawa kan, takut orang kata kita bengap, takut orang kata kita bodoh. Sampaikan juga. Padahal kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Bagi jawapan yang kita tak pasti. Minta Allah jauhkan. Sampaikanlah apa yang kita tahu. Sikit sampaikan sikit. Ni tuan-tuan dah mengaji, dah tahu serba sikit, balik sampaikanlah pada anak bini. Bukan nanti nak kena ceramah kat masjid surau. Sampaikanlah kepada orang yang terdekat, iaitu ahli kita. Sebab itulah tanggungjawab orang lelaki-lelaki ini sebenarnya keluar cari ilmu. Lepas tu balik sampaikan kepada anak bini. Sebenarnya anak bini tak wajib keluar surau. Bini kita tak wajib keluar surau. Tapi memandangkan ramai suami yang gagal memberi didikan agama kepada anak bini, maka di situlah cari jalan lain. Kena keluar cari juga. Sebab nak agakkan suami tak mampu nak memberi ilmu. Jadi kena keluar cari ilmu. Kalau suami tak benarkan, dosalah suami. Bini dia nak keluar, nak pergi belajar fardu ain. Tiba-tiba laki dia tak pergi. Itu suami yang derhaka kepada Allah. Masuk dalam suami yang menghalang isteri membuat kewajipan kepada Allah. Itu di antara sifat-sifat suami yang diharuskan isteri minta cerai. Apabila si suami menghalang isteri melakukan perkara yang wajib. Isteri nak tutup aurat, dia tak bagi. Isteri nak solat, dia tak bagi. Isteri nak pergi menuntut fardu ain, dia tak bagi. Padahal dia tak ajar, kecuali kalau dia ajar kat rumah. Dia ajar fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid. Fardu ain tu dia ajar. Tiba-tiba isteri nak pergi belajar kat surau, dia tak bagi. Tu tak apa, sebab ada dah di rumah. Ni masalahnya di rumah pun tak ada. Isteri nak pergi mengaji, dia halang tak. Boleh telefon Tok Qadi tu. Boleh telefon Tok Qadi, bagi laporan, ni suami saya selalu halang saya nak pergi belajar, sedangkan dia tak mengajar saya. Saya tak pandai solat, saya tak pandai baca Quran, akidah pun saya tak tahu. Jadi saya nak belajar, suami tak bagi. Boleh report lah. Boleh report. Kalau tak sampai bila-bila, kita nak beribadat ni, ibadat kita milik kita. Kita salah, kita yang akan tanggung azab besok. Sebab tu kata ulama, kalau seandainya suami itu tadi menghalang isteri keluar rumah untuk belajar fardu ain, sedangkan dia tak ajar, boleh keluar. Tidak jatuh derhaka isteri tu. Tak jatuh derhaka. Adapun kalau nak pergi belajar ilmu fardu kifayah, itu wajib taat pada suami. Dia kata, awak besok pukul 9 pagi ada belajar menjahit dah dekat balai raya. Besok ada cikgu datang nak ajar ilmu apa? Jahitan. Tiba-tiba suami tak bagi, haram dia keluar, tak boleh. Kalau dia keluar, derhaka pada suami dia. Ingat orang perempuan ni, jaga-jaga suami kita tu, kadang-kadang dia pandai menipu kita. Awak mesti taat perintah saya. Kalau awak tak taat, Allah laknat. Redha Allah pada awak duduk pada saya. Kalau saya tak redha, Allah tak redha awak. Dia ugut bini dia. Jadi sekarang ni saya nak awak pakai begini-begini. Saya nak awak keluar rumah mesti pakai begini. Supaya kawan-kawan saya tengok. Kalau awak tak ikut perintah saya ni, makna awak derhaka pada saya. Dah, tu bukan isteri dah, itu suami yang derhaka kepada Allah. Allah tu suami dayus nama dia. Boleh report Jabatan Agama Islam, boleh report tu imam, boleh mengumpat. Waktu tu boleh mengumpat, bini boleh mengumpat laki dia. Telefon tu imam saya nak mengumpat laki saya ni. Apa maksud mengumpat? Asal hukum mengumpat tu apa? Asal hukum mengumpat haram. Apa maksud mengumpat? Menceritakan maksiat orang. Menceritakan maksiat orang. Kita pun telefon tu imam nak ceritakan maksiat suami kita. Apa maksiat suami tadi? Halang sembahyang, halang tutup aurat. Supaya apa tadi? Adakah saja nak sebar berita? Dah, supaya tu imam mengambil tindakan, panggil, bagi nasihat tegur. Tu tak apa. Ada pun nak sembang dengan kawan-kawan di pejabat, di kantin, itu haram. Kerana tak ada tujuan nak mentaslih pun.
Bahkan nak menyebarkan aib suami. Jadi nak mengumpat pun kena mengaji juga. Nak mengumpat pun kena ngaji. Tu yang kita buat report kat balai tu, mengumpat lah tu. Pergi kat balai buat report aduan tu, mengumpat lah tu. Faham tak? Tapi bukan saja-saja nak suruh polis tu tahu. Nak suruh dia ambil tindakan. Sebab tu mengumpat ni ada kalanya hukum haram, ada kala hukumnya harus. Tu contoh haruslah tadi tu. Ni kita mengumpat suami kita. Minta tok imam ke tok qadi ke panggil suami kita, bagi kaunseling. Kenapa awak halang isteri awak nak mentaati perintah Allah? Awak dah lah tak ajar. Awak dah lah tak solat. Isteri nak solat awak tak bagi. Isteri nak tutup aurat dengan sempurna awak halang. Kalau dia tetap larang juga, dah dipanggil kaunseling contohnya beberapa kali dah, dia tak nak ikut juga taat perintah tok qadi tadi tu, ataupun mufti ke ataupun tok imam, haruslah isteri tadi tu minta cerai. Faham ke tidak? Dah kita seronok lah. Kita seronok sedang elok tu aku pun malas nak sembahyang. Sedang elok lah tu aku pun malas nak sembahyang. Aku pun memang suka pakai seksi-seksi ni. Sedang molek pula suami suruh macam tu, sedang molek dah lah. Dah sampai bila kita kalau nak sembahyang dia tak bagi? Sampai bila? Tu suami yang macam tu, suami yang tak buat berkat, tak ada berkat. Suami, sebab tu suami kena belajar juga. Jangan semata-mata guna kuasa bitur. Itu suami yang dayus, suami yang menderhaka kepada Allah. Minta dijauhkan. Sebab tu nak serah anak tengok dulu. Pada siapa kita nak serah anak kita ni? Takut salah serah tadi tu. Takut salah serah. Takut kita serah anak kita kepada laki-laki dayus. Habis anak kita besok. Duduk dengan kita pakaian elok, lepas ke tangan dia dah aurat dah. Duduk ke tangan kita, duduk di tangan kita solat jaga. Duduk dengan dia dah tak solat dah. Habis jahanam anak kita tu. Anak ni amanah. Betul? Jadi kena tengok perhati dulu. Jangan tengok kereta mewah yang dia bawa tu. Jangan tengok kereta mewah yang menjala datang tu. Jangan tengok yang tu. Tak peduli dah tu kereta mewah tak kereta mewah. Tengok lelaki tu dia nak agama ke dia tak nak agama. Kalau dia tak nak agama, meskipun kaya gaji jutawan bilioner pun jangan. Tak padan dosa yang anak kita buat tu besok, musibah tu, musibah akhirat tu besok tak padan dengan kekayaan yang dimiliki atas dunia dengan sebab dapat suami yang macam tu. Orang mata duitan, orang ahli dunia dia tak fikir dah. Dia fikir senang anaknya, dia fikir anaknya senang, banyak duit, mewah dah. Agama tak terjaga, itu belakang kira. Na'udzubillah min zalik. Maka sabitlah bagi mereka itu tabligh. Maka sungguhlah di hati kita mengiktikadkan, membenarkan, menyungguhkan bahawasanya para rasul itu wajib bersifat dengan tabligh, yakni menyampaikan hukum hakam Allah yang diperintah untuk menyampaikan ataupun yang harus disampaikan dari itu. Dan apabila sabit ia, mana apabila sungguh ia tabligh ni pada rasul, pada akidah kita, mustahillah menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan sifat, menyembunyikan hukum hakam Allah yang disuruh sampai, ataupun memutarbelitkan hukum hakam Allah yang Allah amanahkan supaya menyampaikan. Itu hukumnya mustahil, perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Boleh ke tak boleh? Ke mengantuk? Yang hujan ni yang main-main. Dia kata aku nak halang kau mengaji, kau pergi mengaji. Tadi aku dah hasut jangan pergi mengaji, kau pergi juga. Tak apa, kau siap kau. Aku kacau kau orang. Tengok tu. Dia khianat dia dengan kita. Tu dah memang kerja dia, tugas dia dah tu. Dah memang tugas dia. Lawan kan. Mujahadah lawan.
Allah, dia memang dengki gitu. Dia tak suka kita dapat ilmu. Sebab bila dapat ilmu, ibadat jadi betul. Sebab tu dia ganggu. Maka kita ni kenalah tiru ni sifat Rasul ni, iaitu mana menyampaikan agama lah, kongsi-kongsi benda yang baik, sampaikan ingatan-ingatan, sampaikan nasihat-nasihat. Sekarang ni ada media sosial ni, gunakan sebaik mungkin. Gunakan media ni sebagai jalan boleh menyebarkan agama. Kalau dulu nak sampaikan tunggu orang datang, sekarang ni duduk dalam bilik, dalam rumah pun boleh menyampaikan kepada manusia yang ramai. Sebab tu kalau kita tak pandai nak guna ni, rugilah. Benda ni tak salah, yang salahnya cara penggunaan tu. Orang yang bijak, asbab ni dia boleh dapat pahala yang banyak. Kongsikan apa yang kita tahu, kata-kata nasihat, kata-kata semangat. Kongsikan kuliah-kuliah, program-program agama. Tu semua pahala dah tu. Kita nak mengajar tak pandai, kongsikan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan orang lain yang nampak iklan-iklan tu jadi asbab mereka dapat belajar, asbab kita yang menyampaikan iklan-iklan tadi. Apa yang dia belajar, sebanyak mana pahala yang dia dapat, masuk dalam buku akaun kita. Faham tak tu? Ada orang dia malu nak kongsi. Malulah, aku bukan orang baik. Ni sekarang nak share kuliah, ceramah perdana ke orang kawan kata aku buang tebiat pula. Kita pun duduk diam. Berjaya lah setan tadi tu. Padahal kalau kita post je tadi, boleh jadi dalam 100 orang kawan kita tu ada 2-3 orang yang boleh ambil faedah, dah masuk dalam buku amalan kita, pahala saja-saja dia dapat. Nampak tak? Sampaikanlah. Bukan syarat nak menyampaikan agama ni syaratnya kena jadi soleh, jadi solehah. Mana nak cari soleh-solehah ni? Ingat senang nak jadi soleh-solehan, nak senang ubah nama je, pergi jabatan pendaftaran tukar nama. Soleh. Yang perempuan tukar solehah. Jadilah soleh-solehah sekelip mata je. Nak kena menunaikan hak-hak Allah, nak kena menunaikan hak-hak anak Adam, hatinya bersih. Ada. Minta maaf lah kita ni banyak penyakit. Nampak tak? Bukan semestinya. Nak kena jadi baik dulu baru boleh cakap benda baik-baik. Nak kena jadi baik macam Nabi dulu, tak buat dosa maksiat, baru boleh kongsi-kongsi pasal benda-benda baik. Tak salah tu. Itu sebenarnya tipu daya syaitan dalam hati kita, menimbulkan was-was dalam hati. Kau jangan sampaikan. Kau siapa? Kau ahli maksiat, kau tak semayang, kau dedah aurat, kenapa nak share-share benda macam ni? Katanya syaitan membisik-bisikkan dalam hati kita. Lalu kita pun terhentilah daripada nak menyampaikan dengan sebab termakan pujuk rayu permainan syaitan dalam hati tadi itu. Besok nak post dia bisikkan lagi, tak jadi lagi post. Lusa nak post dia bisik lagi, sampai ke matilah jawab. Sampai ke matilah kita takkan dapat nak kongsi benda yang baik-baik atas alasan aku bukan orang baik. Mana ada orang baik ni? Yang baiknya para nabi, para rasul, selain daripada itu semua ada dosa maksiat. Allah Ta'ala kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas ketakwaan, atas kebaikan. Kemudian amal ma'ruf nahi mungkar tu kewajipan atas semua muslimin. Bukan amal ma'ruf nahi mungkar tu untuk orang baik dah, atas semua muslimin. Kena pakat-pakat hidupkan agama, pakat-pakat jaga agama, pakat-pakat bantu agama. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita nak berkongsi benda-benda baik itu, Allah pilih kita. Sebab Allah tengok dalam hati kita ni ada juga memikirkan tentang agama. Mudah-mudahan asbab tu Allah ambil kita, beri taufik berubah jadi orang yang lebih baik. Baik. Jadi jangan malu, jangan segan nak share-share, nak kongsi-kongsi benda-benda baik, program-program agama, kongsi-kongsikan. Yang baiklah, yang sesat jangan kongsi. Kan jadi saham dosa pula kita. Ada tok guru Wahabi ngajar, kita tolong share-sharekan program dia. Berapa ramai yang belajar tu, yang terpengaruh dengan pahaman dia tu, kita dapat dia punya bahana dia, faham? Jadi kena cerdik juga nak share-share ni pun.
Jangan nak share-sharekan pahaman-pahaman yang sesat, yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pahaman-pahaman yang mengajak supaya meninggalkan mazhab, kita share-sharekan pula, panggil lagi orang datang. Na'udzubillah. Tu dapat saham dosa kita. Tak pasal-pasal. Orang lain daripada elok akidah, dengan sebab kita share benda macam tu, orang terikut yang salah tadi tu. Dapat saham dosa ni. Tak pasal-pasal. Jadi nak share-share pun kena ada ada ilmu juga. Apa pun kena kena mengaji juga ke mana-mana pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang keempatnya fatanah. Sifat yang wajib bagi Rasul keempatnya. Fatanah, yakni di antara sifat yang wajib yang mesti diiktikadkan. Makna wajib percaya. Percaya di sini dengan makna apa? Yakin. Jangan ragu-ragu. Yakin, percaya dengan makna yakin, bukan zon, bukan syak, bukan waham. Percaya dalam bab keimanan ni dengan makna yakin sepenuh hati. Jangan ada keraguan, jangan ada kesangsian langsung walaupun sekelumit, jangan ada. Sepenuh hati percaya bahawasanya Rasul itu semuanya bersifat fatanah, artinya cerdik. Dengan sekira-kira ada pada mereka itu kuasa, yang kemampuan atas menghentikan perkataan segala lawan, makna daripada orang-orang kafir, yang sesat, yang nak berhujah dan berhujah akan mereka itu orang kafir, dan membatalkan segala dakwaan mereka itu yang batilah. Jadi semuanya Rasul-Rasul, termasuklah Nabi-Nabi, semuanya bijak, semuanya cerdik dalam nak mengalahkan hujah-hujah dengan orang yang sesat, orang yang kafir yang sesat lagi menyesatkan tu. Dan mustahil lawan bagi fatanah bijak cerdik ni, iaitu bodoh. Dia tulis itu bodoh, baca lah. Jijiknya bodoh. Kalau jijik bodoh ngaji lah. Dia kata saya bukannya bodoh, saya tak pandai je. Sepupu dia lah tu. Kita ni jenis suka puji-puji, tak nak hina diri. Tu yang perkataan bodoh tu kita tak sanggup nak letak pada diri kita. Saya kan bodoh, tak pandai je. Bodoh lah tu. Macam mana kita nak taubat kalau tak sanggup nak hinakan diri? Ya Allah, aku ni bukanlah bodoh, aku ni tak pandai je ya Allah. Nak lagi tu, nak tinggi juga. Tak nak duduk serendah-rendah, tak nak. Mana? Macam mana kita nak sampai? Macam mana nak sampai hati kita kepada Allah kalau macam tu? Mencela orang tak fikir, menghina orang tak fikir, tapi nak membangsakan bodoh tu pada diri sendiri bukan main berat ni. Kena mengaku, ya Allah aku ni bodoh, ya Allah tak guna akal yang kau bagi, lebih bengap aku ni daripada binatang, ya Allah. Sungguh Sungguh tidak? Tapi kita ni jenis tak nak benda-benda macam, sebab kita rasa tak adalah keji sangat aku ni. Macam mana? Padahal menghina kita ni disuruh menghinakan diri dengan Allah, menghinakan diri sehina-hina. Tapi kalau tak ada macam tu, tak sampai, payahlah. Payah. Tak nak menghinakan diri dengan Allah, tak nak mengaku bodoh dengan Allah, payah. Tak nak mengaku jahat dengan Allah, tak nak mengaku ahli jenayah dengan Allah, payah. Aku ni jahat, tak adalah berapa jahat sangat, nak bandingkan dengan kawan yang kat sebelah ni, dia lagi jahat daripada aku lagi. Habis tak sampai. Payah. Sebab tu sifat mazmumah tu payah nak ambil. Apa sifat mahmudah tu? Sifat mahmudah tu payah nak ambil. Merendahkan diri, mencela, menghina diri dengan Allah tu payah. Tak semua orang boleh. Selagi ada sombong, selagi ada ego, takkan dapat ambil sifat tu. Orang yang tak ada ego, tak ada takabur je boleh menghinakan diri dengan Allah. Tu kita dah ngaku pandai lagi. Pandai apa? Allah bagi akal suruh buat taat, kita guna akal untuk buat maksiat. Tu bukan pandai, tu bodoh nama dia. Tu tak cerdik.
Sebab tu kena ngaku, ya Allah aku ni bodoh ya Allah. Aku ni bengap ya Allah. Ada akal aku tak guna dengan betul. Ada akal aku guna untuk cari dunia pagi petang siang malam ya Allah. Akal aku ni aku sibukkan memikirkan kesenangan ya Allah. Aku tak pernah menggunakan akal aku ni untuk cari jalan macam mana nak jadi hamba yang baik. Macam mana nak memiliki hati yang baik. Tak pernah fikir. Aku ni bodoh ya Allah, jahatnya aku ya Allah. Macam tu. Kemudian, dan dalil fatanah itu bahwasanya ternafi daripada mereka itu oleh fatanah. Maknanya seandainya jika ternafi, seandainya tidak ada daripada mereka itu Rasul tadi sifat cerdik, nescaya tiadalah kuasa mereka itu atas mendirikan hujjah atas segala lawan mereka itu. Kalaulah seandainya Rasul-Rasul itu tidak memiliki kebijaksanaan dalam nak mengalahkan hujjah-hujjah dalam perdebatan dengan orang-orang kafir itu, macam mana nak zahirnya perkara yang sebenar? Macam mana nak nyatanya Islam? Macam mana nak tertegaknya Islam? Macam mana nak tertegaknya hukum yang sebenar? Kalau nak berdebat dengan orang bijak-bijak daripada kufar tu tadi tak pandai, tak nyatalah yang zahir. Faham tak tu? Orang kafir duk pusing-pusing macam ni, tanya-tanya macam ni, Rasul tak boleh nak jawab. Siapa nak ikut macam tu? Berdebat kalah, debat yang kafir kalah, debat yang kafir kalah. Macam mana nak tegaknya yang betul? Tak nyatalah yang sebenarnya. Nampak tak tu? Tak sampailah Islam kepada kita kalau macam tu. Kalau zaman Rasul tu, Rasul tak dapat nak berhujah, asyik kalah hanya berhujah dengan orang yang sesat tu, Rasul tak pernah menang pun. Tak nyata pun benda betul. Macam mana orang nak ikut? Tu dalil. Sebab tu kita ni perlu anak yang otak grade A belajar agama. Sebab tu zaman dulu alim ulama ni ramai. Sebab rata-rata dulu semua belajar pondok. Yang otak A, B, C semua pergi pondok. Sebab tu dia orang bijak, alim ulama dulu. Tengok Tok Kenali, oh hebat. Tengok tu Tok Guru dulu hebat, hafalan macam-macam. Jangan kata Quran, macam-macam matan, macam-macam apa semua dalam kepala dia. Kaedah-kaedah semua dalam kepala dia sebab bijak. Sebab tu dia boleh jadi ulama besar. Kita sekarang terbalik, dah tak boleh pakai kat sekolah, baru hantar sekolah pondok. Dah tak boleh pakai kat sekolah, cikgu dah buang. Dah buat 7-8 kes kat sekolah, dah main polis entry. Dah main polis entry, peksa akademik dah gagal. Assalamualaikum, ini pondok Barakatul Qadiri. Ya pondok. Ya, siapa di sana? Saya ni Mok Cik Polanah ni. Ada apa tu makcik? Mok Cik rasa nak hantar anak lah ngaji pondok ada kosong. Ya ada kosong makcik. Ada kosong. Dah anak ni lah, daripada dia duduk saja tu, biarlah dia belajar, pandai baca Quran, nanti pandai semayang, nanti kalau mudah-mudahan jadi anak soleh lah. Dah kenapa nak masuk pondok ni sangat-sangat ni macam ni? Dia dah kena kejar dengan polis. Dah kena kejar dengan polis, cikgu pun dah buang. Masuk ni sekolah dia yang kelima dah ni, makcik masukkan. Ni jadi dah tak ada tempat lagi, tak ada harapan budak ni nak jadi orang pandai ilmu dunia ni. Ni yang makcik hantar kat pondok ni. Pandai paling tidak jadi lebay kampung menjadilah. Lepas tu tanya lagi. Sekejap Ustaz. Sijil ada sijil. Tanya sijil pula. Minta maaf pakcik. Pondok ni bukan tempat nak cari sijil. Pondok ni tempat orang yang ikhlas nak belajar agama kerana Allah, nak baiki ibadat. Tu je. Nak cari sijil, pergi tempat lain. Tapi Ustaz kalau macam tu nantilah insya-Allah nanti saya fikir-fikir baliklah, tak jadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cakap tu atas pengalaman kita lah. Ustaz ada ni rasa nak hantar anak pondok ni. Bagus makcik. Mari hantar anak pondok. Bagus mengaji ni, bagus mengaji.
Anak saya ni bukan apa, ustaz ni kat sekolah dah tak boleh pakai lagi dah. La ilaha illallah. Dia tarik telinga mak dia ni. Dah tak boleh pakai, pokok buang sini. Sebab tu saya nak ingatkan tuan ni, kalau dengar sekarang ni kes-kes di tahfiz, kes-kes di sekolah pondok, dia jahat di rumah lagi dah tu. Dia jadi penyangak di rumah lagi dah. Jenis macam ni lah yang merosakkan nama pondok, nama madrasah ni. Dia baru masuk madrasah sebulan, 2 bulan dia buat perangai. Orang kampung kata, budak pondok tu curi ayam baru ni. Tak pondok yang kena. Sian untuk guru. Padahal tak tahu apa kandang ayam dia curi sebelum masuk pondok tu. Yang kata kandang, jangan kata ayam, lembu-lembu dia kebah dah habis. Yang dapat nama jahatnya pondok, madrasah. Sebab apa? Yang dah tak berkualiti baru kita hantar situ. Nampak tak? Yang dah macam-macam. Bukan nak kata apa, tapi sebenarnya ada hikmah di sebalik tu. Kadang-kadang yang jenis macam tu Allah jadikan orang soleh. Nampak? Itu hikmah dia. Yang dah kena buang sekolah, dah kena main polis entry, lah jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Tiba-tiba bila Allah rezekikan ilmu manfaat, tengok mengajar tadi tu, siapa dah? Tu budak tu dulu, budak yang main polis entry kat sekolah tu. Yang ngaji tadi tu cikgu pengetua sekolah dia. Ngaji dengan dia, ngaji bab mandi wajib. Pengetua tak pernah belajar dulu. Allah. Tu hikmah lah. Tapi cuma nak cakap, jangan memandang tempat-tempat belajar agama ni tempat pilihan terakhir dah. Jangan macam tu. Na'udzubillah, jangan. Jaga hati kita. Kalau nak hantar tu memang hantar kerana Allah, bukan dengan sebab dah tak boleh nak pakai di mana-mana, kita berkata buang kat pondok budak ni. Jangan macam tu tuan. Yang otak tu hantar pondok, yang otak tu hantar hafal Quran, barulah dia cepat pandai, cepat hafal, cepat macam-macam, barulah jadi ulama besar besok. Ini 1 sampul 1 12, macam mana? Orang kata alif, dia kata L, alif L. Sakit jantung tu. Kejap hospital, mikir nak murid jadi macam ni kan? Allah, macam-macam maknanya kena bijak. Lebih-lebih lagi orang ni lah yang nak agama ni kena bijak lah. Sebab ni nak berhadapan dengan sekarang ni, contohnya pahaman-pahaman duk macam-macam ni. Kalau tak ada orang yang bijak-bijak di pihak yang benar, macam mana nak mengalahkan benda-benda ni? Macam mana nak mengalahkan hujah-hujah daripada pahaman-pahaman yang sesat ni? Maka takkan terzahirlah akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Tak boleh nak lawan geng-geng tu, sebab geng-geng tu pun terpelajar juga. Nampak tak? Jadi kalau ada anak-anak cucu cicit yang pandai-pandai, otak grade A tambah tu, hantar ngaji. Mudah-mudahan jadi penyelamat agama di akhir zaman besok. Penyelamat umat besok. Ini huruf alif tukang huruf L hantar. Macam mana? Tapi apa pun itu dia kata rezeki dia tu. Boleh jadi rezeki dia nak jadi orang soleh, asbabnya gitulah. Baik. Sebab tu orang tanya, kenapa pondok-pondok ni ngaji banyak kitab, gaji 5, 6, 7 tahun, kenapa tak keluarkan sijil? Sebab pondok ni bukan tempat cari sijil. Pondok ni untuk tempat orang yang ikhlas betul-betul nak belajar agama, nak beramal. Nak sijil lagi je tempat lain. Dah tu salah ke kalau nak belajar agama kerana nak sijil? Tengok dulu. Kalau niat dia belajar agama, tak pedulilah pondok ke mana-mana ke, kerana nakkan pengiktirafan tadi supaya mudah nak mencari harta benda dunia, maka salahlah tu. Kata ulama, orang yang belajar agama kerana tujuan dunia ni mati su'ul khatimah. Mati dia su'ul khatimah, matinya sesat. A'udzubillah min dzalik. Sebab tu saya nak ingatkan anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang hantar anak tahfiz, yang hantar anak-anak berasah, jaga niat kita. Jangan semaikan benih-benih yang tak elok ni niat-niat dalam hati anak-anak kita. Belajar agama betul-betul, nanti dapat keputusan cantik, dapat orang tawar gaji mahal-mahal. Ni ada jenis mak bapak yang macam ni.
Jaga-jaga baik. Jangan merosakkan anak kita. Dia kata hantar ni. Jadi hafal Quran, nanti dia hafal Quran sekarang ni banyak imam-imam tawar gaji mahal-mahal sekarang ni kalau hafal Quran. La ilaha illallah. Betulkan balik niat dah. Betulkan balik niat dah. Merosakkan orang, merosakkan budak. Ada pun kalau dia nakkan sijil tadi dengan sebab nak jadikan batu loncatan supaya dia boleh belajar lebih jauh, itu tak apa. Dia nakkan sijil tadi tu sebagai batu loncatan, sebab kalau tak ada ni pada adat dia payah nak pergi ngaji jauh lagi. Tak apa macam tu. Tak apa macam tu. Ada pun semata-mata niat dia nakkan benda tu sebab nakkan besok dapat tawaran gaji begini-begini, na'udzubillah min zalik. Jangan tuan-tuan. Jangan gunakan agama untuk nak cari harta benda dunia. Jangan. Bila dah niat dia besok gunakan agama ni nak cari harta benda dunia, ni yang akan berlaku dia sanggup menukar hukum hakam Allah. Dia akan sanggup menukar hukum hakam Allah sebab tujuan dia nakkan harta, bukan nakkan apa? Bukan nak menyebarkan agama tu, nakkan harta. Jadi yang halal sanggup dia cakap haram, yang haram dia sanggup cakap halal. Kenapa? Takut kalau berterus terang, kalau bersifat benar, tak dapat dunia yang dia mahu. Sebab tujuan dia nak jadikan agama tadi untuk mendapatkan dunia. Dunia. Sebab tu pondok mana-mana rata-rata lah 99% saya kata memang tak ada keluarkan sebab tak nak yang pergi belajar tadi tu niatnya salah. Kalau kau betul kau nak belajar agama, nak beramal, kau takkan peduli ada sijil ke tak ada sijil. Banyak telefon tanya nak belajar ada sijil ke tidak, dia kata tak ada sijil. Okey, minta maaf cik. Minta maaf Ustaz tak apa, nanti lain kali. Tak jadi. Pergi cari tempat lain. Allah. Dan harus pada hak segala anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam, segala sifat manusia yang tiada mengurangkan pada mereka itu yang maha tinggi, seperti mana makan dan minum dan sakit dan bergurau yang halal. Ini sifat yang harus bagi Rasul, sifat yang harus. Maknanya boleh berlaku pada Rasul. Iaitu mana? Sifat dan perangai yang seperti sifat dan perangai manusia. Tapi sifat dan perangai manusia yang tidak menjatuhkan maruah mereka sebagai seorang utusan Allah. Ada pun kelakuan manusia yang tidak berakhlak, sifat-sifat manusia yang tidak berakhlak, itu mustahil ada pada Rasul. Makan yang haram, makan makanan yang syubhah, itu tak ada pada Rasul. Berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal, menipu orang, scammer, tak ada. Ketawa terbahak-bahak sampai hilang nafas. Tak ada. Rasul tak buat perangai macam tu. Makan sambil berjalan, makan sambil berlari, tak ada. Makna akhlak-akhlak yang tak elok tak ada. Yang kata sifat dan perangai manusia yang harus pada Rasul ni yang terpuji saja, yang terpuji saja, yang terindah saja. Ada pun akhlak perangai yang tak elok tidak ada sekali-kali pada Rasul. Bukan harus, itu mustahil. Mereka makan, mereka minum, tapi bukan makan kenyang sampai berkilat kulit perut macam kita. Suka macam makan sampai terik kulit perut tu dah. Rasul tak ada buat perangai makan macam tu. Ketawa terbahak-bahak sampai tepuk-tepuk meja dah, tak ada. Mereka makna makhluk insan manusia yang sangat-sangat terpuji akhlak. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan minum, mereka minum, dan sakit, mereka ditimpa sakit juga. Tapi bukan sakit yang sampai martabat mereka dipandang jijik oleh manusia. Dan bergurau yang halal, mereka bergurau senda dengan isteri mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam lah suami yang paling romantik sekali dalam dunia ni, dalam alam. Tak payah lagi kita nak perasan. Kalau keluar soalan, siapakah suami yang paling romantik di atas alam semesta ni? Jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia utusan Allah, dia penghulu segala Nabi Rasul, dia lah yang paling penuh kasih sayang dengan anak isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia contoh kan.
Dia contoh. Kan dia contoh dalam segala bab yang baik-baik. Mana kalau nak jadi suami yang baik, mana contoh dia? Rasulullah SAW. Nak jadi peniaga yang baik, siapa contohnya? Nabi SAW. Nak jadi ketua perang yang terbaik, nak contoh siapa? Nabi SAW. Semua duduk di dia. Nak jadi orang penyabar yang terbaik sekali, mana contoh Aku ni nak jadi orang penyabar, nak tiru siapa? Rasulullah SAW. Semua contoh duduk di Nabi Muhammad SAW. Sebab tu siapa yang tiru dia selamat dunia akhir. Tapi jangan tiru zahir je, akhlak hati dia pun nak kena tiru juga. Pemaaf, tidak pendendam. Kita nak kata ikut sunnah, ikut dah sunnah, bersugi, berserban, berjubah, pakai minyak wangi, tapi hati dengki, hati dendam, maknanya ikut zahir. Akhlak hati tak ikut, tu tak selamat lagi. Yang selamat ni ikut akhlaknya zahir dan batin. Zahir batin baru dah selamat. Kalau setakat ikut syariat yang zahir saja tapi hatinya bercanggah, Nabi pemaaf, kita pendengki, pendendam, tak jadi. Tak jadi tu. Banyak lagi benda kita nak kena baiki. Putus asa dari rahmat Allah, itu bukan sifat hati Nabi. Putus harap dengan Allah, itu bukan akhlak Nabi. Bersangka jahat dengan Allah, itu bukan akhlak Nabi. Seperti makan dan minum dan sakit dan bergurau yang halal, maka tiada bersifat mereka itu dengan sifat ketuhanan. Adapun sifat ketuhanan tidak ada sekali-kali pada Rasul ataupun Nabi. Sifat Tuhan tu hanya untuk Allah je, tak ada untuk makhluk. Dan tiada bersifat mereka itu Rasul dengan sifat malaikat, seperti tiada makan dan tiada tidur. Ada mereka makan, mereka tidur, mereka penat, mereka letih, mereka sedih. Semua perasaan tu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurangkan pada mereka itu seperti segala perkara yang mencederakan maruah dan ketiadaan sejahtera daripada barang yang meliarkan, makna menjijikkan hati manusia. Dan tiap-tiap yang mencederakan hikmah dibangkitkan mereka itu, iaitu menunaikan segala syarak Allah SWT dan menerima umat akan dia daripada mereka itu seperti makan pada jalan, makan pinggir-pinggir jalan dah. Nabi duduk lepak tepi-tepi, simpang-simpang, lepak di simpang-simpang jalan makan dah. Nabi tak buat. Dan cedera akal. Apa maksud cedera akal? Akal tak berapa nak waras sangat. Kadang-kadang kero juga akal dia. Itu tak ada pada Rasul. Semua cerdik Rasul. Tak ada yang akalnya sengit macam kita. Dan kekurangan nasab, makna keturunan yang tak elok, tak ada. Dan apa tu? Kepoh apa tu? Dan takabur, sombong. Tak ada, Rasul tak ada sifat sombong. Dan buta, tak ada Rasul yang buta. Dan sopak, dan penyakit pecah belah, makna penyakit kulit yang sampai jijik manusia, tu tak ada. Mereka ditimpa penyakit yang sederhana, faham? Bukan sampai peringkat orang jijik, orang lari daripada dia dah. Kalau dia Rasul berpenyakit sampai macam tu, macam mana dia nak sampaikan risalah dia? Orang tengok dia daripada jauh, orang tak berani nak dekat dah. Ini akidah kita jaga. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad para Rasul harus bersifat seperti sifat manusia. Di antaranya mereka ditimpa sakit, tapi bukan penyakit yang sampai martabat manusia jadi benci, jadi jijik. Faham tak? Mereka sakit tapi bukan sampai meliarkan hati manusia. Manusia tengok jadi jijik, manusia tengok jadi geli nak dekat. Tak, itu mustahil. Itu menghina Rasul nama dia. Sebab ada akidah yang faham macam tu. Kita akidah kita ahli sunnah dah. Ya, mereka sakit tapi bukan sampai manusia jijik. Yang tiada mengurangkan kadar mereka itu
dilihat dia ada pada mereka itu. Dan buta dan sopak dan penyakit pecah belah, dan dalil harus bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang tiada mengurangkan kadar, yakni martabat mereka itu ialah dilihat dia di akhlak tadi itu ataupun sifat ataupun perangai manusia tadi ada pada mereka itu alaihi wassalatu wassalam, yakni oleh orang yang sewaktu dengan Rasul. Makna orang yang sewaktu dengan Rasul itu sendiri menyaksikan dah bahawa Nabi kita Muhammad SAW ni khususnya dia bersifat berperangai seperti manusia. Dia makan, dia minum, dia sakit, dia tak sihat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jam tu betul lah? Betul jam? Berhentilah itu tanda besar 45. Minhajul Abidin tadi muka surat berapa? 94. Minhajul Abidin 94. Baca 10 minit. Lepas tu berhenti makan. Berhenti semayang. Berhenti makan. Yang hujan ni perut lapar, jangan buat main. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi fid dharain amin. Perenggan berapa Dan senyap dihikayatkan daripada Syekh rahimahullahu ta'ala Abu Bakar Al-Warraq bahawasanya syaitan, ni jaga ni. Ni penting ni nak bagi tahu ni. Ni benda jarang-jarang dengar ni. Jaga, jangan tidur. Ni benda jarang-jarang dengar ni. Jarang-jarang dengar. Ni yang ngaji online ni pun dengar ni. Kadang bukan boleh percaya dia orang ni. Nampak online tapi tuannya tidur. Kadang dia on telefon, dia ni duduk dapur makan, ngong-ngong makan. Tak adalah Allah. Yang ni semua hebat-hebat semua ni, yang hadir majlis ilmu semua orang hebat-hebat. Semua pilihan-pilihan Allah ni, masya-Allah tabarakallah. Baik, dan hikayat daripada Syekh rahimahullahu ta'ala bahawasanya syaitan senya terkadang menyeru. Kadang-kadang yang nama syaitan ni dia pakat dengan nafsu menyeru, yakni mengajak kita kepada kebajikan. Yang kita tahunya syaitan ni ajak buat benda jahat, itu dah semua tahulah. Tu masa sekolah dulu. Masa sekolah dulu syaitan ajak buat benda jahat. Itu sekolah. Dua kolah. Syaitan ada kalanya mengajak buat kebaji. Tu dua kolah. Tahu dua kolah? Ni ngaji dua kolah lah ni. Kalau ngaji sekolah dulu tu. Tapi jangan pakai sekolah tu tak cukup tu, masuk taik cicak mutanajis jadi semua. Tu kalau air sekolah masuk taik cicak, walaupun tak mengubah bau, warna dan rasa, mutanajis dah. Tak boleh ambil wudu, tak boleh nak buat mandi wajib, nak buat cuci najis, cuci pakaian tak boleh dah. Tu siram pokok lada je, ataupun basuh kereta tak apa. Tapi kalau air dua kolah, kalau air dua kolah ataupun lebih, masuk taik cicak dengan mak-mak cicak sekali duduk berenang dalam tu, selagi tak mengubah bau, warna dan rasa, air tu suci lagi menyucikan. Maknanya dia kebal. Air dua kolah ni dia bersifat kebal sikit nak banding dengan sekolah tu. Jadi kalau ilmu agama jangan padankan dengan yang sekolah tu, kena dua kolah. Mana nak dapat ilmu dua kolah ni dari surau masjid. Kena ada dua kolah. Ni ilmu dua kolah. Jadi syaitan ni kadang-kadang mengajak buat benda baik. Tapi bukan diajak kita buat benda baik tu supaya kita dapat redha Allah dah, supaya kita dibenci oleh Allah. Ada perangkap dan jerangkap samar yang dipasang kat situ. Bagi orang yang tak ada ilmu, dia takkan nampak. Bagi orang yang tak belajar cara syaitan menipu, dia takkan nampak.
pada dia, oh ini benda baik, dia pun buat lah. Dia pun buat, rupanya dalam tipu daya. Dia kata daripada kau pergi kat surau tu duduk lengoh-lengoh kaki, lebih baik kau duduk kat rumah sembahyang sunat banyak-banyak. Baik tak tu disuruh tu? Baiklah disuruh sembahyang sunat. Kita tak tahu. Kita pun semayang lepas semayang, semayang lepas semayang, semayang. Padahal yang kita ni, ilmu yang kat surau tadi tak lepas belajar lagi. Ilmu fardu ain yang dekat surau tadi kita tak pernah belajar lagi. Nampak tak? Pada kita pergi belajar fardu ain tadi hukumnya wajib mesti. Tapi setan dia kata daripada kau pergi surau tu, duduk sakit lutut, sakit tumit, tengah pinggang, baik kau duduk kat rumah ni, kau semayang sunat, baca Quran, semayang sunat, itu lagi baik, katanya setan. Kita pun ya juga sebab pada kita benda baik. Rupa-rupanya tipu daya. Apa tipu daya dia? Supaya kita meninggalkan daripada mempelajari ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi sampai bila-bilalah ibadat kita takkan jadi betul, takkan jadi sempurna, kerana kita kejahilan. Makna tak ada ilmu tentang ibadat. Kita pun syok sendiri, lepas semayang. Kadang-kadang ada yang Tok Guru sedang baca Quran, baca kitab fardu ain sini, dia semayang sunat kat belakang. Ada jenis biasa tu. Tok Guru baca kitab fardu ain ni, bermula ini pada bab nak menyatakan mengangkat hadas besar, fardu ain. Dia semayang sunat kat belakang, pas semayang. Rupanya yang semayang tadi mandi wajib dia, hadas dia dah 40 tahun tak pernah terangkat. Yang semayang sunat kat belakang tadi tu, yang sedang semayang sunat kat belakang tadi tu, 40 tahun dah duduk dalam hadas besar. Sebab apa? Mandi wajib tak pernah yang sah. Sebab apa tak pernah sah? Tak pernah belajar cara mandi wajib. Sebab cara mandi wajib ni ada dalam ilmu fardu ain. Dia tak nak belajar fardu ain. Dia hentam benda sunat, buat sunat ni, buat sunat tu, buat sunat ni. Fardu ain dia lari. Nampak tak tu? Jadi berjaya tak setan? Berjaya. Berjaya. Yang satu buat lagi pula, dia kata, alang-alang kau dah berhijrah ni, dulu kau tak mengaji terus, pergi belajar tafsir. Kitabullah, pergi belajar tafsir, belajar hadis. Kita pun ya tak dia juga belajar hadis tafsir ni. Kita pun keleklah tafsir, keleklah hadis. Tajwid pun tak pandai, akidah pun tak tahu, sifat mazmumah mahmudah pun tak reti. Pergi duk kilik bawa kitab tafsir, yang mana hukum belajar tafsir ni fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Tafsir ni fardu kifayah, biar reti sikit. Belajar kitab tafsir fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Kalau dalam lingkungan 60-80 km persegi ni ada orang yang mengaji, yang pandai tafsir Quran ni, kita semua ni tak wajib belajar. Lepas dah kewajipan belajar tafsir, bila dah ada orang yang menguasai ilmu tafsir tu dalam jarak perjalanan yang mengharuskan sembahyang jamak qasar tadi, bila ada seorang memada dah, itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain dalam keluasan 80 km persegi tadi tu, semua orang tahu, kita seorang je tak tahu, tetap kita berdosa. Itu beza fardu ain dengan fardu kifayah. Tapi banyak tadi tu yang tertipu tadi, dia pun pergilah belajar ilmu fardu kifayah, pergi belajar tafsir, pergi belajar hadis, pergi belajar sirah. Bagus, bukan nak kata salah. Faham elok-elok ni? Bukan nak kata salah. Bagus ilmu tu, tapi kita ni tak kena lagi nak duduk situ. Jangan lompat kelas, faham tu? Jangan lompat kelas. Itu kelas tambahan. Nak belajar tafsir, nak belajar hadis, nak belajar sirah, itu kelas tambah, bukan kelas fardu. Tauhid kena belajar, tasawuf kena belajar,
Fiqh kena belajar yang bersangkut paut dengan ibadat kita, yang kita nak pakai hari-hari, kena tahu hukum hakam undang-undang dia. Kemudian kena belajar tajwid. Kalau seandainya bacaan Quran kita salah lagi, kemudian baru pergi kelas tambahan tadi tu. Apa kelas tambahan dia? Tafsir. Apa kelas tambahan lagi? Hadis. Apa kelas tambahan lagi? Asirah. Ataupun apa lagi? Tarannum. Sila. Betul dah tu. Cara belajar macam tu betul dah. Yang tak betulnya tadi tumpu fardu kifayah, tinggal fardu ini memang takkan betul lah ibadat sampai bila-bila. Tapi tuan punya diri tak tahu. Sebab syaitan bisik tadi suruh mengaji tafsir hadis. Baguslah. Rupa-rupanya perangkap. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan. Ngaji tafsir, ngaji hadis, akidahnya sesat pula dah. Tak belajar akidah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Allah Musa. Dia kata macam manalah suara Tuhan ni. Macam manalah suara Tuhan ni. Habislah dah. Tu tadi kata tinggal berdoa, itulah jadi dia. Nampak tak? Hati-hati sahabat. Syaitan ni dia takkan puas hati kalau kita nak dekatkan diri dengan Allah, dia takkan puas hati. Dia akan cari jalan untuk menipu daya, merosakkan kita, menjahanamkan amal kita. Sebab dah tu memang janji dia dah. Lepas tu kalau kita sombong, tak nak dengar nasihat alim ulama bagi tahu pada kita, terimalah padahnya besok. Orang kata dulu kan fardu ain, fardu kifayah tu nanti-nanti pun tak apa. Meskipun waktu kita dah berhijrah ni, umur kita sekarang ni dah 66 tahun dah. Umur 66 tahun baru nak dekatkan diri dengan Allah, wajib belajar fardu ain tu. Wajib belajar fardu ain tu. Betulkan solatnya, betulkan bacaan solatnya, betulkan cara mandi wajibnya. Betulkan bab mandi, mencuci pakaiannya, cuci najisnya. Sebab benda ni penting dalam nak mengesahkan ibadat. Tapi bila kita tak belajar ilmu ni, semayang pun tak sah. Semayang tak sah. Nak sah macam mana? Cara mandi wajibnya salah, ambil wuduknya salah, tutup auratnya salah, akidahnya tak tahu ke mana hala. Dalam hati banyak penyakit sifat mazmumah, tak tahu bagaimana nak baiki hati. Tapi buat ibadat, apa jadi akhirnya? Binasa juga. Tak dapat apa keuntungan juga. Walaupun pada zahir dah nampak berubah jadi baik. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Ulama pesan hati-hati. Jangan hijrah ya terus capai fardu kifayah. Ngaji tafsir. Dia kata aku ngaji tafsir sekarang ni juzuk 15 dah. Masuk ni 3 kali ulang lah, 3 kali khatam lah tafsir. Kita apa hadis 40 dah sampai hancur lah ngaji. Fardu ain tak mengaji-ngaji. La ilaha illallah. Ikut kawan. Ikut kawan-kawan kita tu dah lepas fardu ain. Akidah dia dah betul dah. Dia dah faham dah bab akidah, mana betul mana salah, dia boleh beza dah. Mana akidah yang sesat, mana akidah yang tak sesat, dia dah tahu dah. Macam mana cara nak baiki hati daripada penyakit-penyakit hati, dia tahu dah, faham dah, dia dah belajar dah. Macam mana cara mandi wajib, tutup aurat dalam solat dan sebagainya, dia dah tahu dah. Kita tak tahu. Kita nak ikut dia pergi tingkatan 5. Kita nak ikut dia masuk tingkatan 5. Kita pratadika pun nak masuk lagi. Rosaklah. Walaupun pada zahirnya benda tu baik, ibadat. Tapi itu tadi yang dimasukkan dengan perangkap syaitan. Ataupun dia menggalakkan kita buat yang sunat-sunat supaya kita terleka meninggalkan yang rajin buat semayang sunat ni, semayang sunat tu, semayang sunat ni, semayang sunat tu, qada tak bergusik-gusik. Qada tak usik. Hukum semayang qada ni wajib ke apa? Wajib. Yang kita buat qabliyah ba'diyah tu dengan kita buat qabliyah ba'diyah, makna dah bayar belum semayang subuh pagi tadi? Dah. Mana utama, bayar solat subuh pagi tadi ataupun qabliyah ba'diyah? Qada tu yang utama. Tapi di antara perangkap dia macam tadi, dia lekakan kita buat yang sunat-sunat supaya kita ni terleka, terlupa dan meninggalkan yang wajib. Akhirnya besok kita balik kena tanya juga, kenapa tak ganti semayang? Meskipun kita dah banyak buat semayang sunat, rupanya hutang tak bayar. Buat juga semayang sunat tu sambil-sambil, tapi utamakan yang qada, sebab qada ni fardu wajib. Macam tu cara dia. Nampak tak? Untung tak ngaji.
Ha? Untung ke tidak ngaji? Ke ada yang rasa malang belajar? Malang sungguh ngaji agama ni. Ke dia rasa bertuah, ya Allah, alhamdulillah dulu aku tak tahu rupanya macam tu tu. Itulah tanda-tanda Allah nak selamatkan kita. Itulah tanda Allah nak selamatkan kita. Itulah tanda Allah sayang kalian. Itulah tanda Allah sayang kalian. Sebab Allah nak baiki kalian supaya amal kalian jadi betul dan diterima oleh Allah. Kalau tak tertipu kita dengan kejahilan kita tu, buat amal salah, buat amal tapi salah tanpa kita sedar, syok sendiri. Nanti balik akhirat menyesal, balik akhirat rugi. Kenapa ya Allah, dulu aku atas dunia buat ibadat macam-macam, mana pergi pahala, dosa pula jadi ni macam ni. Rupanya cara buatnya salah, rupanya kena tipu. Kan sebelum ni kata Imam Ghazali, nak berperang dengan syaitan ni, strategi dia apa? Di antara strategi dia, kena tahu, kena belajar, selok-belok, tipu daya syaitan. Ingat tak pelajaran kita yang sebelum? Cara nak berperang dengan syaitan ni, di antaranya kena tahu cara dia menipu. Sebab perangai syaitan ni dia lebih kurang macam pencuri. Pencuri bila dia tahu tuan rumah dah tahu perancangan dia nak datang mencuri, dia takkan jadi datang mencuri. Syaitan pun macam tu. Sebab tu syaitan dia tak berapa nak dekat dengan orang belajar agama ni. Dia tak berapa nak dekat. Sebab apa? Orang belajar agama ni tahu permainan dan tipu daya dia. Jadi susah dia nak tipu. Nak jadi mangsa dia tu susah. Nak berbandingkan dengan orang yang tak belajar ni, memang pantang dipetik aja memang kena lah. Jahil tak tahu. Tapi kalau orang ada ilmu, dia kata ini duk nak ajak aku buat sembahyang sunat, nak tinggalkan ilmu fardu ain, ni tak jadi, ni tak kena ni. Boleh tahu dah. Tapi orang yang tak belajar, orang tak tahu, dia akan ikut lah. Sebab pada dia tu betul. Allah Rabbi. Bertuahlah. Bertuah Allah pilih. Tuan-tuan, nak bagi tahu ni, tak semua orang yang beragama Islam tu Allah pilih jadi penuntut ilmu. Tak semua, tuan-tuan. Tak semua, tuan-tuan. Dalam Korea ni, dalam kawasan ni, katalah 80 km persegi ni, katalah ada 10,000 orang. Berapa orang yang Allah ambil letakkan dalam majlis ilmu? Kalau tak berasa bertuah juga, tak tahulah. Begitulah juga ni kawan-kawan kita yang ngaji secara online. Dalam berbilion manusia ni yang beragama Islam, tak semua yang Allah pilih singgahkan dia, beri taufik, beri kekuatan, beri kesabaran, boleh duduk tunggu dengar majlis-majlis ilmu. Tak semua. Yang boleh tunggu ni pilihan Allah je. Yang Allah tak pilih, dengan sendiri dia akan lari. Dengan sendiri dia tak rasa penting, dengan sendiri dia rasa tak mau, dengan sendiri Allah tak kehendak dia. Tapi orang yang Allah pilih, nak jadikan dia baik, nak jadikan dia elok, nak selamatkan amal dia, Allah akan bagi taufik pada dia. Sabar dia belajar, sabar dia mendengar, istiqamah dia mengaji. Sebab tu kita kena banyak-banyak memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan nikmat ni Allah kekalkan dalam hidup kita sampai nyawa kita diambil oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tu. Kepada kebajikan dan menyahaja akan dia pada demikian itu, akan kejahatan seperti ia menyeru akan dia kepada mafdul yang kurang afdalnya, supaya menegahkan dia daripada fadilnya, yakni yang afdalnya. Maksudnya begini, setan tadi tu dia mengajak kita membuat ibadat yang kurang afdal supaya kita meninggalkan yang lebih afdal. Macam tadi lah, di antara buat sembahyang sunat dengan sembahyang qada, mana yang afdal? Sembahyang sunat ke afdal? Sembahyang qada afdal? Sembahyang qada yang afdal. Tapi dia mengajak kita, melekakan kita dengan sembahyang sunat yang pada kita kurang afdal. Nisbah kita yang banyak hutang sembahyang ni, nisbah kita yang banyak tinggalkan solat ni, sembahyang sunat tu nisbah kepada diri kita kurang afdal nak bandingkan dengan sembahyang qada. Kita yang berhutang ni buat sembahyang qada tu lagi besar pahala daripada buat sembahyang sunat.
Yang kata tahajud, banyak pahala tahajud, itu orang yang dah tak ada hutang. Orang tak ada hutang semayang. Kita yang ada hutang semayang ni, kita bangun semayang tahajud walaupun 20 rakaat sekalipun, takkan melangsaikan hutang semayang subuh yang kita tak semayang pagi tadi. Nampak ada? Allah takkan tanya kenapa tak buat semayang sunat. Allah akan tanya besok kenapa tak bayar hutang semayang wajib. Kenapa tak qada semayang? Kenapa tak bayar balik semayang yang wajib-wajib yang kita tinggalkan? Allah tak tanya kenapa tak semayang sunat 80 rakaat semalam dah. Sebab tu kena ada ilmu baru kita boleh tahu bagaimana cara ibadat. Bukan main hentam, main agak-agak, main rasa-rasa. Ibadat ni bukan main rasa-rasa. Mi goreng lepas ni boleh lah nak rasa-rasa, pedas ke, masin ke, apa ke. Ni bukan mi goreng, ni ibadat. Tak boleh rasa-rasa, kena ada ilmu. Okey, cari tempat berhenti. Apa ni kan nak rasa mi goreng ke apa benda tak tahu hujan-hujan ni, ke lempeng ke. Hujan-hujan ni biasa lempeng lah, sedap lempeng, cekodok lah. Kita tengok kan. Kalau ada lah, pada adatnya wajib ada tu. Hukum adatnya wajib ada. Kalau tak ada, malah ni makna mustahil pada adat. Jadi hati-hati sahabat yang dah hijrah, yang baru berhijrah, hati-hati dengan permainan syaitan ni. Dia dendam dengan kita. Dia marah tengok kita berubah. Dia sangat benci, dia sangat marah tengok orang yang berubah berhijrah ni. Lalu dia akan pasang perangkap-perangkap agar binasa juga akhirnya. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Atau menyeru akan dia setan tadi tu kepada kebajikan supaya menghela akan dia, makna menarik dia kepada dosa yang besar yang tiada memadai kebajikan dengan kejahatan daripada ujub ataupun lainnya. Tu kadang-kadang dia jadi macam tu pula. Contohnya apa? Dia ajak kita supaya membuat sesuatu amalan supaya timbul dalam diri kita perasaan ujub, kagum dengan kelebihan yang ada pada diri kita sendiri, yang mana dengan ujub tadi tu membinasakan pahala ibadat yang kita dah buat. Dosa ujub tu lagi besar lagi tu daripada apa benda yang kita buat tadi tu. Sebab tu kita tengok macam sebelum ni dah sampai belum tempat tu. Ada satu cerita tu. Seorang ulama ni dia orang soleh. Dia ni tak suka nak pergi bertemu dengan orang-orang soleh yang lain. Kalau orang soleh datang tempat dia, dia tak nak pergi ziarah. Pelik tak? Alim ulama besar-besar datang tempat dia, dia tak nak pergi ziarah, dia tak nak. Dia ni pun orang soleh juga, orang hebat juga. Sepatutnya kita fikir bila dah datang orang hebat-hebat nak jumpa lah, betul? Betul? Tapi yang dia dah, orang pun pelik. Dia kata apa? Dia kata, aku jumpa setan, aku lagi sanggup nak pergi jumpa alim ulama tu. Jadi orang pelik lah. Jadi fitnah lah tu perkataan tu kan. Kemudian orang tanya, kenapa Tuan berkata begitu? Kerana aku takut, aku risau, aku bimbang apabila aku pergi berjumpa dengan dia, aku akan menghias-hias perkataan aku. Aku akan keluarkan perkataan yang hebat-hebat. Aku akan keluarkan hafalan-hafalan aku supaya dia mengetahui yang aku ni ada ilmu. Ini dosanya lebih besar daripada fadilat yang aku dapat. Sebab tu aku tak sanggup nak jumpa, kerana aku takut timbul penyakit Sebab tu dia kata, aku jumpa setan lagi aku sanggup daripada nak jumpa dengan alim ulama ni. Kenapa? Aku takut timbulnya penyakit ujub, riak dalam hati. Baru kita tahu cerita dia sebab apa dia tak nak pergi jumpa, faham? Tapi kita jangan tiru. Lama kan ambil jawapan tu buat modal pula dah. Baru ni kan ada tu datang ulama datang, kenapa tak pergi? Aku bukan apa, takut riak lah. Kita kena pergi. Tompang doa ambil berkat alim ulama ni. Jangan kita itu cerita, bukan suruh tiru. Itu contoh tadi tu. Sebab kadang-kadang dia hasut kita supaya pergi jumpa orang ni, pergi jumpa orang tu supaya kita pun bercakap begini, bercakap begitu, menghiaskan. Jadi supaya orang ni supaya orang ni tahu tahap ilmu kita, supaya orang ni tahu tahap hafalan kita. Nampak tak? Maka dalam diri kita timbul riya. Tak padan dengan amal yang kita baca tadi. Kadang-kadang dalam solat kita tak nak baca surah pendek-pendek sebab tak nak orang sangka yang kita ni tak hafal Quran.
Lalu kita sengaja memilih surah yang panjang-panjang agar orang tahu yang kita ni banyak hafal Al-Quran. Baik tak tu ajakan dia tu? Baik. Tapi akhirnya jatuh ujub dan riak yang membinasakan dia punya ibadat. Bukan maksudnya tak boleh baca. Hati-hati dengan perangkap tu maksudnya. Hati-hati dengan perangkap tu. Lama kan baca surah pendek pula terang. Bacalah, cuma jaga hati tu. Jaga hati tu. Jangan kerana nak diketahui. Kita baca surah-surah macam tu bukan kerana nak memaklumkan kepada orang supaya orang tahu yang kita ni ada hafal ayat-ayat Quran. Kadang datang penyakit macam tu tuan-tuan, sungguh. Nak baca surah pendek. Ni makmum ada dekat 3,000 orang, takkan inna a'tayna. Ni baru balik Mesir. Inna a'tayna. Tak jadi. Baca yang panjang-panjang. Baru orang tahu. Aku ni hafal. Na'udzubillah, habis ibadat kita. Payah tuan-tuan nak jaga hati ni. Yang mengaji, yang mengajar sama, yang berkhutbah, semua benda ni datang. Cuma dapat sepak dengan tak dapat sepak aje. Dapat tepis dengan tak dapat tepis je. Sebab tu kena minta tolong dengan Allah sungguh-sungguh, selamatkan ibadat kita. Kita tak kuasa. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu minta sebelum beribadat, minta doa, ya Allah selamatkan ibadat kita, selamatkan daripada permainan syaitan. Kita tak kuasa melainkan dengan pertolongan Allah. Sungguh tuan. Kadang dia masuk dalam diam tak kuasa. Sebab tu lepas ibadat kena banyak-banyak beristighfar. Takut-takut tersinggah juga benda tu. Tapi dengan bertaubat, beristighfar tadi, Allah akan ampunkan dosa tu, dan Allah akan terima ibadat tu. Habis mana jadi? Maka inilah dua seruan yang berdiri keduanya atas hatinya hamba. Wallahu a'lam. Cukuplah. Cukup. InsyaAllah disambung 2 minggu lagi jumpa insyaAllah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu pada malam ni, sekalian yang hadir, sahabat-sahabat semua yang mengikuti, para jemaah, para muhibbin, dalam rahmat Allah, dalam redha Allah, dalam bimbingan Allah selalu, zahir batin kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat, dibukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, anak isteri kita, mudah-mudahan dipelihara diri kita, ahli keluarga kita, keturunan kita sampai kiamat, mudah-mudahan dipilih oleh Allah menjadi penuntut-penuntut ilmu yang benar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada terpengaruh, tertipu daya dengan pahaman-pahaman dan pegangan-pegangan yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat. Mudah-mudahan Allah sentiasa bagi taufik kepada kita untuk berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki ibadat kita yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan Allah matikan kita sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan semuanya direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jumpa lagi lah. InsyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Untuk sahabat-sahabat yang mengaji secara online, insyaAllah pukul 10.40 ada satu kelas lagi. 10.40 ada kelas lagi insyaAllah. Moga Allah bagi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qudri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Depan ni kitab tauhid, misbah